Namanya musim panas dan Nabi akan berbaring di atas kain itu. Dan sekiranya datang pada musim sejuk, Nabi akan lipat dua, sebahagian Nabi akan baring dan sebahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadikan sebagai selimut. Dan itulah alas tidur yang paling baik yang pernah Nabi ada pada rumah Nabi. Tuan-tuan, kita balik tengok rumah kita semua. Bukan maksud daripada kisah untuk kesulitan susah miskin, tapi maksud daripada kisah ini supaya kita semua ambil pengajaran dan kita hargai kehidupan kita hari ini. Nabi dah jauh daripada kita, Nabi dah tak ada bersama-sama dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan dua perkara yang besar bersama dengan kita, supaya landasan kita akan terus bersama dengan landasan yang Nabi tunjukkan kepada kita. Allah beritahu kepada Hafsah, wahai Hafsah, dua orang sahabat aku telah mengalami satu jalan dan mereka telah pun menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kamu inginkan supaya aku bertemu dengan Allah daripada jalan-jalan yang lain, wahai Hafsah. Tuan-tuan, ini Allah radhiyallahu anhu, hati yang begitu terpaut dengan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dia satu orang yang mana pernah beritahu, aku tak sanggup nak makan sekiranya ada lagi rakyat aku yang berada dalam kesusahan. Ini Umar radhiyallahu anhu. Dia tak sanggup nak makan kalau tengok satu orang rakyat yang susah. Pernah musim kemarau, Umar radhiyallahu anhu tengok satu orang anak, satu orang budak kecil, mak dia suap roti dan dia tak nak makan. Mak dia suap roti dan dia tak nak makan. Umar datang. Umar dalam keadaan lapar. Umar ni tu, hai nak makan roti. Budak dia tak nak makan. Umar kata, wahai nak, bagi muka sikit dengan Amirul Mukminin. Ini Amirul Mukminin terus suapkan kepada kamu. Dan budak tadi makan. Umar gembira tengok dia makan. Sebab tuan-tuan, mereka faham ini kehidupan. Sebenarnya mereka nak kehidupan mereka hampir dengan kehidupan Nabi SAW. Kita makan dan kita terus makan. Sebab tuan-tuan, antara cara untuk obat hati kita ialah banyakkan puasa sunat. Ramadan dah habis, persiapan Ramadan, kita datangkan puasa-puasa sunat dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, yang seterusnya obat hati ialah solat malam kita banyakkan. Solat malam kita istiqamahkan. Tuan-tuan, mungkin kalau sekarang kita solat ramai-ramai, hati kita mungkin belum dapat tawajuh kepada Allah. Bahkan keikhlasan kita belum dapat betul kepada Allah. Tapi perkara yang paling ikhlas yang kita buat dalam kehidupan, di saat pintu-pintu rumah dikunci, di saat raja-raja tidur nyenyak dalam keadaan tak ingin lagi dengar siapa-siapa pun meluahkan segala masalah, di saat manusia-manusia melakukan kirai-kirai, di saat manusia baring di atas berbalian nyenyak tidur di buai mimpi, di saat itu tuan-tuan kita bangun, di saat itu tuan-tuan kita terus dalam keadaan kita berwudu, dalam keadaan kita pakai pakaian yang paling baik dengan wangian-wangian, dalam keadaan kita duduk penuh tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat takbir Allahu Akbar, dua rakaat bersama dua titisan air mata yang mengalir dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah hukuman kepada hati, tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Hari ini satu orang ulama beritahu, hari ini aku ramai aku lihat pendakwah-pendakwah yang tidur. Mereka berdakwah, mereka bercakap percakapan seperti Nabi-Nabi. Mereka berdakwah, berjumpa manusia, tetapi di malam hari mereka nyenyak tidur. Orang yang hadir tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia tidur, hati sentiasa ingat ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati dia inginkan masa berdoa dengan Allah taala. Di saat dia angkat takbir Allahu Akbar, di saat malam yang gelap, di saat tak ada orang pun tengok dia, di saat masa itu Allah Subhanahu wa taala letakkan tumpuan sepenuhnya kepada dia, seperti mana firman Allah dalam surah Al-Rahman, Allah letakkan segala tumpuan kepada dia. Masa itu dia dengan kanisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Jibril datang kepada Nabi begitu, ya Rasulullah, kami para malaikat mampu menulis setiap daripada amal-amal kebaikan orang-orang Islam di seluruh dunia, tetapi kami tidak mampu untuk menulis setitik air mata yang menangis takutkan Allah Subhanahu wa taala.
wahai Jibril, bahkan kamu malaikat mampu tulis semua kebaikan ini. Kenapa kamu tak mampu tulis satu tipis air mata tangisan penyesalan? Kamu takutkan Allah. Jibril alaihissalam beritahu, inna dam'atal wahidah min ummatik, inna dam'atal wahidah min ummatik. Sesungguhnya satu titis air mata kerisauan, ketakutan terhadap dosa satu orang umat kamu wahai Muhammad akan memadamkan selautan Nabi neraka. Kita ambil peluang dari masa yang Allah masih bagi kepada kita. Sebab kita tak tahu berapa ramai orang yang mati dalam keadaan mengejut kematian. Berapa orang yang hidup dalam keadaan tiba-tiba dia mati. Dengan main bola tiba-tiba Allah ambil cabut nyawa. Dengan buat karaoke tiba-tiba Allah cabut nyawa. Dengan buat kejahatan tiba Allah cabut nyawa. Di depan saya, berapa ramai saya tengok kawan saya cemburu pada mereka ini semua. Ketika mana kami berprogram, kami iktikaf dekat masjid, beberapa orang kawan saya tengok dah mati dalam keadaan sujud di saf pertama depan mimbar. Sebagai ya Allah, begitu gembira dalam keadaan kebaikan yang membagi pada orang-orang macam ini. Kita semua tak tahu macam mana kita akan akhir dalam kehidupan kita nanti. Kita tak tahu macam mana Allah akan cabut nyawa kita nanti. Satu orang pun di kalangan kita tak tahu saat. Tuan-tuan, mana mungkin kalau orang itu tak bangun tahajud, dia nak mati dalam tahajud. Mana mungkin satu orang yang tak buat kebaikan yang hati ikhlas kepada Allah, dia akan mati dalam keadaan kebaikan. Tuan-tuan, ini dah tak ada masa kalau kita buat dosa-dosa. Dan tak ada masa kalau kita tinggalkan walaupun satu sunnah Nabi SAW. Demi Allah, tak ada satu sunnah Nabi yang kecil dalam dunia. Nabi berkata, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnah, dia sayang padaku. Siapa yang sayang padaku, dia akan sampai bersama-sama dalam surga. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru bi syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku di saat manusia tak nak buat sunnahku, Nabi beritahu untuk dia 100 pahala syahid. Segala kejaran yang Nabi letak supaya kita semua lumak hati untuk datang dengan Allah dan sunnah. Tetapi hari ini hati kita keras. Saya sendiri kadang-kadang susah untuk kita tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita banyak tengok benda-benda dosa, hati kita banyak fikir perkara-perkara dosa. Fikiran kita selalu sampai dengan sangkaan yang buruk pada manusia. Bila mana hati kita datang kawan khusyuk kepada Allah, hati kita tak mampu nak buat macam tu. Tuan-tuan, kita usaha selagi mana kehidupan masih ada pada jiwa kita, roh kita masih terlekat pada jasad. Banyakkan ucapan la ilaha illallah. Jumpa orang ceritakan tentang kebesaran Allah. Jumpa orang ceritakan tentang kehebatan Allah. Jumpa orang ceritakan tentang segala-galanya daripada Allah. Jumpa orang nafi segala makhluk daripada hati. Tinggalkan empat perkara. Jangan pernah harap pada makhluk, jangan pernah minta pada makhluk, jangan pernah membazir, kerana membazir hilangkan khusyuk kita. Jangan pernah cakap perkara yang sia-sia, dan cakap perkara yang sia-sia asbab Allah Ta'ala halal satu orang kepada masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insyaAllah tuan-tuan, semoga perkongsian kita sikit pada hari ini bermanfaat bagi kesehatan hati saya dan tuan-tuan, terutama saya bercakap sendiri. Saya ada bawa buku kitab tuan-tuan, kalau saya akan dalam kitab Perjalanan Hidayah, himpunan kisah sahabat yang mati syahid. Ada beberapa, ada lebih 80 kisah sahabat yang jalan dengan nama-nama mereka dikumpulkan dalam satu kitab tuan-tuan, Perjalanan Hidayah Umat, disusun oleh salah satu sekali dengan aku. Dalam kitab ini ada kisah yang dicuba pakai ringkasan kisah, dan dia bagi di mana hadis dan di mana kitab asal yang diambil kisah. Jadi sebagai rujukan untuk tuan-tuan rujuk pada kitab asal. Saya ada bawa tangisan umat supaya kita belajar menangis dalam kehidupan. Kita banyak sangat nak ketawa mematikan hati kita, ketawa mematikan hati kita. Kita belajar untuk menangis, untuk lembut dan cairkan hati kita. Dan yang ketiga, doa amalan harian. Buku ini dikompilkan doa-doa dalam amalan harian, doa timur musibah, doa terhadap